sekarang ini kerajaannya adalah kerajaan perpaduan. Ya. Ianya merupakan gabungan di antara beberapa gabungan yang masing-masing mempunyai pandangan-pandangan yang berbeza. Setuju. Sebaik-baiknya kita berusaha untuk menjamin kesatuan dan dilihat bersatu. Oleh kerana itu, isu-isu yang seperti ini yang kita dah tahu bukan semua parti setuju. Macam kalau PH ni mungkin kita dah setujulah kerana kita berpegang kepada pendekatan untuk menyuburkan demokrasi. Ni di antara prinsip kita. PH, Pakatan Harapan. Tapi ada parti-parti yang lain yang mungkin mereka tidak bersetuju. Maka lebih baik kita bincang dalam gabungan kita dulu sebelum kita keluarkan kenyataan-kenyataan yang sebegitu rupa. Bahawa tiap-tiap kali bila kita ada pemilihan, kita ada pilihan raya, sama ada peringkat nasional ataupun peringkat negeri, kita dah nampak mereka ini menggunakan isu perkauman. Dan mereka start habis-habis melagakan sesama Islam dan yang bukan Islam. Dan ini dia kata Islam tercabar, Islam terjejas dan sebagainya. Walaupun kenyataan-kenyataan itu sebenarnya menghina yang di-Pertuan Agong dan Sultan-Sultan. Kerana mereka inilah yang menjadi penaung. Tapi mereka kata Islam tercabar, ni PAS sajalah yang boleh pertahankan Islam. Sultan ni semua tak boleh pakai. Seolah-olah begitu yang dikatakan. Tapi dia tak sedar. Tampil itu dia kata, oh kami lah yang mempertahankan Sultan. Bodohnya itulah kan. Dia tak faham apa yang dia cakap. Itu yang katakan saya kata dia orang ni macam tak siuman. Tak betul. So bila nak buat dalam soal local council ni, di sinilah yang dia orang tak mampu nak berhujah. Kenapa lebih baik dilantik daripada dipilih pilihan raya? Kenapa tak boleh buat pilihan raya? Kenapa kita kena lantik dan sebagainya? Dia tak boleh berhujah. Kecuali hujahnya dikuasai DAP. Dia dikuasai DAP. Persepsi dia begitu. Sedangkan kalau kita tengok di MBSA, di Shah Alam, banyak kawasan yang zon-zon memang orang Melayu. Dan bila dia bertanding sebagai ahli majlis, tak semestinya dia akan mengundi mengikut kaum ataupun mengikut agama. Dia ada dia punya tim dia, masuk juga atas nama parti. Lalu yang mana yang calon daripada PH katakan, mungkin ada yang Melayu, mungkin ada yang Cina, mungkin ada yang dia bukan ikut semua undi semua calon DAP je, yang lain tak ada. Tak. Ini bodoh punya ialah keadaan ni. So inilah yang dia nak wujudkan satu suasana ketakutan. Dan saya katalah tadi, orang ikut PAS, orang Melayu ni bodoh. Orang Melayu ni lemah, bodoh, lemah, tak boleh. Tak boleh berkuasa kecuali kalau kita tipu. Kita tipu, kita buat gerrymandering, kita tak adil dan sebagainya, barulah orang Melayu boleh berkuasa. Bila kita nak bertindak dengan adil, kita nak bertindak dengan cara ikut prinsip dan sebagainya, maka kita akan hilang semua. Ini pandangan PAS terhadap umat Islam dan terhadap orang Melayu. So bagi saya lah, kalau nak berhujah tentang soal persepadanan baru ataupun soal pilihan raya PBT, berhujah atas teorinya dulu. Kenapa lebih baik dipilih berbanding dengan dilantik? Kenapa kita tak nak beri hak kepada penduduk untuk memilih wakil mereka yang nak pergi ke PBT? Kenapa kita nak buat persepadanan ini? Kita tak nak benarkan satu keadaan yang adil, di mana satu wakil rakyat mewakili jumlah penduduk yang hampir sama dan sebagainya. So ni yang PAS tak mampu berhujah. Dia hujah dia ni dikuasai DAP, sikit-sikit DAP, sikit-sikit DAP, tak habis-habis. Dia tak nampak isu itu secara faktanya, dan dia tak mampu untuk berhujah secara ilmiah. Semua sentimen daripada dulu hingga sekarang, PAS ini memang dah jauh terpesong lah. Modal itu je dalam poket mereka. Itu je modal dia. Baik.